Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Daniel bin Nurain dan partner saya Muhammad Akram akan membincangkan tentang kemahiran berfikir. Di dalam perbincangan ini, kami akan menjelaskan tentang pengenalan definisi kepentingan kemahiran berfikir, asas pemikiran dan Ryan Tinker's Key 3 Keys. Seterusnya adalah definisi pemikiran. Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialaminya. Selain itu, kita juga mempunyai kepentingan terhadap daya pemikiran ini kerana kemahiran berfikir adalah penting dalam proses meninggikan lagi keupayaan pelajar, kerana melaluinya pelajar dapat mengawal, menentukan arah dan mengukur kemajuan pelajaran. Yang kedua pula, pelajar-pelajar yang menguasai kemahiran berfikir sudah tentu akan berfikir terlebih dahulu sebelum sesuatu tindakan itu dibuat. Dan dengan ini, kemahiran berfikir akan mampu memandu pelajar menggunakan bahasa yang menghasilkan idea-idea yang bernas, pendapat yang jitu dan pandangan yang kritis dan kreatif. Hai, nama saya Akram. Tahukah korang, ada kajian yang menyatakan ada 6 aras pemikiran. Yang pertama ialah pengetahuan, kebolehan mengingat kembali sesuatu istilah, fakta atau konsep. Contohnya, ada orang tanya siapa nama saya, lepas tu saya jawab nama saya Akram. Kedua, pemahaman, kebolehan menerapkan istilah, fakta atau konsep dalam situasi yang berlainan dengan kefahaman sendiri. Contohnya, saya jelaskan makna fotosintesis. Saya bagi tahu fotosintesis ialah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Ketiga, aplikasi, kebolehan menggunakan konsep dan istilah yang diketahui dalam apa-apa situasi. Contohnya, saya gunakan ilmu matematik yang saya belajar di kelas untuk mengira wang baki ketika saya makan di kantin. Keempat, analisis, kebolehan membahagikan konsep atau kaedah kepada bahagian-bahagian dan mengenal pasti berkaitan antaranya. Contohnya, saya menganalisa keperluan untuk tumbuhan untuk terus kekal hidup. So, saya analisa lah apa. Contohnya, contoh keperluan untuk tumbuhan kekal hidup ialah karbon dioksida, matahari, air. Dan kelima, sintesis, kebolehan mencantumkan unsur-unsur supaya mendapat satu corak yang bermakna. Contohnya, pelajar diberi maklumat dan data. Dan yang terakhir, penilaian, kebolehan menilai idea, konsep atau tindakan. Contohnya, kita mampu menilai perbuatan mana yang baik, mana yang buruk. Okay. Next, saya nak cakap tentang Ryan Tinker's Key. Apakah itu Ryan Tinker's Key? Ryan Tinker's Key ini ialah salah satu kaedah meningkatkan kreativiti minda kita. So, Ryan ni telah memperkenalkan 20 keys, 20 cara yang di mana mampu melatih pemikiran kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. So, hari ni saya nak kongsi 3 kes saja. Kalau korang nak cuba ke semua kes tu, boleh search kat Google saja, okay? So, yang pertama, the commonality key. So, caranya ialah dengan memilih 2 objek atau amalan atau perkara yang berbeza. Kemudian, cuba fikirkan beberapa perkara atau titik persamaan antara kedua-duanya.
So contohnya saya pilih manusia dan tumbuhan. So saya kena fikirlah dia punya persamaan. Contohnya persamaan pertama ialah kedua-duanya memerlukan air dan makanan untuk terus hidup. Macam tu. Okay. So yang kedua, the what if key. Caranya ialah dengan menanyakan apa akan terjadi sekiranya itu ini. Contohnya, cuba korang ramalkan apakah akan terjadi sekiranya hanya lelaki sahaja yang diambil bekerja sebagai guru. So contohnya saya fikir kemungkinan pelajar lelaki akan lebih berjaya daripada pelajar perempuan. Saya just tu je lah, meramalkan. Okay. Dan yang ketiga yang saya nak kongsi yang terakhir sekali ialah the brainstorming case. Okay, caranya kita fikirkan satu masalah yang selalu berlaku pada diri kita. Kemudian cuba kita fikirkan cara-cara untuk mengatasinya. Fikirlah banyak-banyak macam mana nak selesaikan masalah itu kan. So sambil kita meningkatkan kreativiti minda kita tu, tak secara langsung kita boleh selesaikan masalah kita. So contohnya lah, contoh masalah kita selalu lewat bangku kelas kan. So kita cubalah fikir macam mana kita nak atasi masalah tu kan. So mungkin jawapannya kita set alarm ke, tidur awal supaya bangun awal, suruh ibu bapa kejut, bagi tahulah ibu bapa ada kelas pagi tu. Macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.